Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk terus bernafas, terus untuk bersama-sama berkongsi ilmu Al-Quran ini dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan alhamdulillah, Allah juga mengizinkan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama kita melapangkan masa untuk kita membaca bersama-sama satu hari satu muka surat. Jadi di kesempatan ini saya nak mengajak sahabat-sahabat semua untuk kita fikirkan kembali apakah matlamat untuk kita datang ke muka bumi Allah ini. Tidak lain dan tidak bukan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala fil Quranil Majid ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ia menceritakan kepada kita bahawa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ini dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad khaira ummah, sebagai umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, dan kita mengajak kepada perkara yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah perkara yang mungkar. Jadi oleh itu marilah kita mengajak kawan-kawan kita ke arah kebaikan dengan kita menekan button share. Boleh tak bantu saya? Kita tekan button share, kita kongsikan pelajaran ini agar ramai lagi dapat kita bantu untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan yang keduanya, boleh tak saya dapatkan komen sekarang di ruangan komen?
jom mengaji Al-Quran. Kita anggaplah ia sebagai satu usaha dakwah kita bersama. Sama-sama kita bekerja, sama-sama kita berusaha untuk menyampaikan Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Khususnya kita bicarakan tentang mereka yang berada di sekeliling kita. Sebagai contoh, pasangan kita, anak-anak kita, jangan kita biarkan mereka dalam keadaan tidak pandai membaca Al-Quran, ya, insyaAllah. Terima kasih yang tolong share dan terima kasih yang tolong komen di ruangan bawah. Baik teman-teman, di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam bersemua yang memberi salam. Kalau saya lihat daripada awal tadi, rata-ratanya semua yang masuk memberi salam, dan kita yakin ramai yang masuk kemudian nanti pun memberi salam. Jadi hukum memberi salam adalah sunat dan hukum menjawabnya adalah wajib. Jadi menjadi kewajipan kepada saya untuk menjawab salam bersemua dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Kita doakan agar teman-teman, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dalam keadaan yang aman dan tenteram, khususnya dalam jiwa hati kita ini. Walaupun banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling kita setiap hari, jangan lupa bahawa kita datang ke bumi Allah ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembahnya. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Penyembahan Allah ini datang dalam pelbagai bentuk. Tidak semestinya penyembah Allah itu hanya berlaku di atas tikar sejadah, hanya berlaku dalam masjid. Kita sembahlah Allah dalam segala apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita tuturkan, apa yang kita percakapkan. Jadikanlah ia sebagai satu ibadah, asalkan niat yang betul. Sekiranya kita memulakan sesuatu dengan niat dan hati yang betul kerana Allah, kerana mencari redha Allah, sudah pasti ianya akan diambil kira sebagai satu ibadah kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bagi memberkati majlis kita hari ini, saya nak mengajak semua yang ada untuk kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, sedia dah semua. Kalau dah sedia, mana thumbs up ni? Mana thumbs up-nya? Mana heart-nya? Sahabat-sahabat, marilah kita menyemarakkan pengajian kita hari ini. Jom kita terus masuk kepada pelajaran. Tapi sebelum itu, teman-teman dirahmati Allah. Baik, macam mana? Suara okey ke tak okey? Suara okey tak okey ni? Teman-teman dirahmati Allah. Suara macam mana? Suara saya okey ke tak okey? Kita kalau okey kita nak teruskan. Saya tak pasti kenapa. Semenjak kebelakangan ini sound system kita menghadapi masalah. Kita mungkin terpaksa upgrade kan dalam masa terdekat juga, insya-Allah. So far macam mana? Boleh tak berikan komen di ruangan komen suara saya macam mana, jelas ataupun tidak, atau sebaliknya. Baik teman-teman, dah okey diharapkan. Baik, terus kita masuk kepada bacaan isti'azah. Pastikan jelas ya lafaznya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bezakan di antara A dengan Ain itu. A'udzu billahi, lafz jalalah dua harakat. Minasy syaitan, dua harakat. Nirrajim, dan diakhiri dengan juga sekurang-kurang dua harakat. Kita dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Baik, kita masuk ayat yang pertama hari ini. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang penting
yang saya sampaikan ya. Hamzah wasal berada di awal kalimah, di awal ayat. Awal kalimah di awal ayat. Senang saja tuan-tuan. Kalau ingat prinsipal ini, tolong tulis apa yang saya beritahu. Sekiranya datang hamzah wasal disusuli dengan huruf lam, maka bacalah dengan baris fathah, baca dengan baris atas. Jadi kita baca al-mulku. Jangan baca il-mulku, jangan baca ul-mulku, dan jangan baca mulku terus. Kena baca yang betulnya al-mulku. Terdengarkan. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. Al-mul terus masuk. Ku yawma idzil. Di sini idgham bila gunnah. Asalnya yawma idzin. Datang lam terus masuk tanpa dengung. Yauma idzil lillah. Lafaz jalalah di sini dibaca nipis 2 harakat. Lillahi yahkumu bainahum. Dan izhar syafawi di sini diwaqafkan, ada jim kecil ibtidak pada falladzina amanu wa amilus solihat wa amilus lam berdhammah naik di atas sad. Jadi di sini ada 4 huruf yang silent. 4 huruf yang tidak ada pada bacaan, hanya pada tulisan. Huruf waw, alif ziyadah, hamzah wasal dan lam. Ini tidak dibaca. Wa amilus solihat. Hablas. Ti fi, ti nak ke fi jangan lambat. 2 harakat fi-nya. 2 harakat dengung di sini. Jangan baca jannah itu tak betul. Yang betulnya fi jannah. 2 harakat. 2 harakat. Tin juga 2 harakat di sini. Wajibul gunnah ta bari kasrah ini terus naik di atas nun dengan dengung 2 harakat. Fi jannatin na'im. Baru masuk na'im. Jangan baca fi jannatin na'im. Itu tak sempurna harakatnya. Yang betulnya fi jannatin na'im. Dan diakhiri ditutupkan rapat mulut bagi menyempurnakan huruf mim. Di akhir, bukan awal. Jangan baca na'im. Tak betul. Yang betulnya na'im. Di akhir baru rapatkan mulut. Boleh insyaAllah ya. Jom tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. Falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Okey, so far macam mana sahabat-sahabat? Boleh ikut ke? Boleh ikut ni? Sekali lagi tarik nafas, kita bacakan. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. Falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi, jom tekan button share. Boleh tak? InsyaAllah ya, kita kongsikan pelajaran ini. Kita teruskan ayat seterusnya. Walladzina kafaru. Nak ke ka ni jangan lambat. Walladzina kafaru wa kazzabu. Kafaru 2 harakat. Wa kazzabu. Kaz di ujung lidah. Bu juga 2 harakat. Wa kazzabu gitu ya. Bi ayatina. Bi 1 a 2 ya 2 ti 1 na 2. Harakat itu mesti didisiplinkan, jaga betul-betul. Bi ayatina faulaika lahum. Ya. Jadi di sini mad muttasil dibacakan dengan panjang 4 atau 5 harakat. Faulaika lahum azabum
Di sini tanwin bertemu mim dengan dengung 2 harakat, masuk beserta dengung. Daripada azabun jadi azabum, tapi jangan lupa dengungkan 2 harakat. Lahum azabum, barulah masuk muhin dan berhenti. Boleh insya-Allah ya, tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sekali lagi, tarik nafas. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Hari ini kita nak baca daripada ayat 55 hingga 64 saja. Teman-teman yang nak buka Al-Quran ya, silakan ke halaman 339. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, kita bawakan ayat yang akan kita baca sebentar ya. Satu persatu dahulu kita lihat. Nanti bila dah selesai sampai ayat 64, kita baca semua sama-sama ya, daripada awal ayat 55. Kita teruskan ayat yang ke-58. Walladzina hajaru, ha di pangkal kerongkong 2 harakat. Jaru, hajaru 2 harakat runya. Fi sabilillah, fi sabilillah. Lafz jalalah dibaca nipis, jangan baca sabilillah, itu tebal. Di sini dia dibaca nipis. Fi sabilillah thumma qutilu aw matu. Lu itu dipanjangkan 4 ini mad munfasil namanya. Thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullah. Layar, ra jadi tebal, jangan baca layar, layar, tak betul. Yang betulnya layarzuqan. Di sini diwajibkan dengung 2 harakat. La yarzuqannahumullah. Jalalah tebal 2 harakat. La yarzuqannahumullahu rizqan. Izhar halqi, jangan panjang. Bunyi saja qan terus masuk. Rizqan hasana. Ha pedas hasana. Dan bila waqaf di sini jadi ma'iwat, daripada nan jadi na, 1 baris 2 harakat. Dan kemudian wa innallah, wa in 2 harakat, nallah tebal 2 harakat. Halahu wa khay, lahu wa khay, wa nak ke khay jangan panjang, jangan lambat lahu wa khairur. Di sini masuk terus ra pada dhammah di atas ra, alif lam syamsiah. Di sini lam tidak dibunyikan. Khairur raziqin. Dan waqafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Boleh insya-Allah ya, kita tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Baru berhenti, tapi berhenti pada ayat, jangan berhenti belajar, jangan ke mana-mana lagi. Kita masih lagi di pertengahan pengajian kita ini ya. Sekali lagi kita bacakan. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا
thumma qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Okey, so far macam mana teman-teman? Saya yang paling saya risaukan penyampaian saya ini tidak dapat difahami, tidak dapat diikuti. Minta boleh berikan komen sikit. So far macam mana? Segala apa yang saya sampaikan ini terlalu laju, terlalu perlahan ataupun bagaimana teman-teman? Adakah anda dapat manfaatnya, dapat belajar sesuatu atau sebaliknya? Minta berikan sedikit komen di ruangan bawah dan jangan lupa belanjalah thumbs up dan juga heart yang baru bersama dengan kita. Selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-59. La yud ada lantunan di sini, khafala surah. La yudkhilan, dua harakat, khilannahum, di sini juga dua harakat, mim mati bertemu mim, idgham mislan saghir dibacakan dengan dengung dua harakat. La yudkhilannahum mud, ada lantunan, khafala surah. Mudkhalai, di sini masuk berserta dengung, asalnya mudkhalan, datang ya jadi mudkhalai, ra jadi tebal, yardawna, dan hanya itu kalau waqaf diberikan tanda mati mendatang dan tidak terus pada wa innallaha la'alimun idzar halqi. Tanwin ini ditulis macam 69 ini, berbeza dengan tanwin ini ditulis macam 99, sedangkan kedua-duanya baris dua di depan, tetapi ditulis dengan cara yang berbeza, menandakan di sini hukum yang berbeza. Di sini izhar halqi, di sini ikhfa hakiki kerana tanwin bertemu zal. Tapi itu kalau kita nak sambung, contohnya wa innallaha la'alimun halimun dzalik, itu kalau kita sambung. Tapi kalau kita waqaf, la'alimun halim. Boleh insya-Allah ya, kita tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa innallaha la'alimun halim. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Baik, terima kasih Hasma Ahmad kata boleh ikut Ustaz, ajar dengan jelas dan mudah faham. Alhamdulillah. Jadi itulah yang saya harapkan, saya harapkan. Dan jika anda merasakan sekali lagi perkongsian ini bermanfaat, bantulah saya untuk tekan button share. InsyaAllah kita kongsikan. Matlamat kita hidup biarlah menjadi insan dan manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Mungkin yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ini bukanlah satu bahan lawak jenaka, kerana selalunya bahan lawak jenaka ramai yang share, ataupun cerita-cerita yang sensasi, yang panas-panas, tidak. Tetapi kadang-kadang kita juga menceritakan sesuatu yang panas tentang amaran Allah bagi mereka yang ingkari arahan Allah, yang mengingkari arahan Allah, sesuatu yang panas menanti di dalam neraka Allah, wa'ayazubillahi min zalik. Walaupun ada juga peringatan-peringatan kita tentang berita-berita yang gembira, berita-berita yang gembira yang menanti mereka yang beriman kepada Allah di dalam syurganya. Jadi ala kulli hal, sahabat-sahabat, diharapkan yang bersama saya pecinta Al-Quran semua ini tidaklah keberatan untuk berkongsi ilmu ini dengan kawan-kawan dan ahli keluarga mereka. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Dzalika wa man, jangan panjang, man terus masuk, aqaba bimis di hujung lidah ni keluar. Dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi. Ma dan masing-masing dua harakat.
qibabihi. Qibabi ni masing-masing satu harakat, hi dua harakat, dua harakat dengung, thumma bughiya alai. Ghain ni baris kasrah bunyi ghi, ghiru. Bughiya, bughiya. Siapa nak minum air silakan, izinkan saya juga. Bismillah. Baik teman-teman dirahmati Allah, jelas diharap Thumma bughiya alaihi la ikhfa kiki di sini dua harakat, la yansuran di sini wajib lunnah dua harakat, la yansurannahu Allah. Dan di sini diwakafkan dengan lafz jalalah, dibacakan dengan tebal dan diwakafkan dengan sekurang-kurang dua harakat. Jangan pula kita wakaf dengan la yansurannahu Allah. Tak betul. Mestilah di situ sekurang-kurangnya dua harakat atau empat atau enam, ya. Mungkin ada yang tulis poin-poin yang penting saya sampaikan ini, tuan-tuan. Kemudian innallaha la'afu, tekankan waw ini bersabdu, la'afuun idzar halqi, jangan panjang, sempurna saja wun terus masuk, ghafur, boleh innallaha la'afuun ghafur. Jom kita baca bersama-sama teman-teman, tarik nafas. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Dan kemudian barulah masuk ayat yang ke-61. Ada 4 lagi ayat yang kita baca bersama-sama. Diharapkan semua masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan komen di bawah, seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak tanamkan dalam diri kita dan pasangan kita dan kawan-kawan kita yang bersama ini, bahawa mengaji Al-Quran ini sebenarnya best, sebenarnya seronok sebenarnya. Yang penting tuan-tuan dan perempuan perlu mendapat bimbingan yang betul, dan juga tuan-tuan mendapat orang kata apa, memberikan fokus dan terus kekal istiqamah belajar. Kerana selalu saya ingatkan, kegagalan untuk menguasai sesuatu ilmu itu bukan kerana kita kurang cerdik, tetapi kegagalan kita untuk menguasai sesuatu itu adalah kerana kita tidak konsisten untuk melakukannya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat terus istiqamah, dapat konsisten belajar, insya-Allah saya yakin dan percaya lambat laun pasti kita dapat memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik teman-teman dirahmati Allah, masih bersemangat semuanya? Jom kita lihat ayat yang ke-61. Dzalika bi anna Allah, lafaz jalalah di sini dibaca tebal, dan sebelum itu bi an, setiap kali jumpa nun sabdu pastikan dengung dua harakat. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahar. Ini semuanya yang nun sabdu 1, 2, 3 ini kena dengung dua harakat, ya. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa yulijun nahara fil lail. Fil, lam itu baris kasrah naik di atas lam yang bersabdu, tekankan fil laili wa an, dua harakat, wa anna Allah sami'un. Di sini hukum iqlab, asalnya sami'un, ain itu tanwin di depan, dua baris di hadapan, dhammatain, baca sami'un. Tapi bila datang ba, kita tukarkan daripada un kepada nun kepada mim, daripada sami'un jadi sami'um.
Tapi jangan lupa panjangkan iqlab, always 2 harakat ya. Tolong tulis. Wa anna Allah sami'un basir. Boleh insya-Allah. Tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. So macam mana? Boleh ikut ustaz ajar dengan jelas dan mudah faham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi itulah harapan saya. Terima kasih yang tolong komen. Terima kasih juga yang tolong tulis poin-poin yang penting. Zuhaini Abdul Rahman, Zainab Diman, Hasnah Nasir, Maria Musa dan ramai lagi. Zuhaini, Nursiah dan ramai lagi kawan-kawan kita yang lain yang saya tak sempat sebut nama, saya mohon maaf ya, dengan keterbatasan waktu yang kita ada ini. Kita nak masih lagi terus pada ayat yang seterusnya. Diharapkan teman-teman semua masih bersemangat dan dapat mempelajari sesuatu. Nanti selesai sampai ayat 64, kita baca balik semua sama-sama ya. Kita lihat dahulu ayat yang ke-62. Dzalika bi anna Allah ha huwal wa beri fathah naik di atas lam. Di sini ada lam qamar ya, lam dibunyikan, lamnya ada tanda mati. Sahabat-sahabat perhatikan, pada alif lam qamar ya, lamnya ada tanda mati, ada tanda sukun. Manakala pada alif lam syamsiah, contohnya di sini lamnya itu dia terus baca fil lail dibaca. Contohnya di sini tulijun nahar, kita tak baca tulijul tapi tulijun, yulijun, maafkan ya wa yulijun, kita tak baca wa yulijul tapi jun, terus naik di atas nun. Manakala di sini kita baca huwal, kita tak naik di atas ha. Itu perbezaannya. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'u, yad ada lantunan di situ. Qalqalah surah ada 5 huruf qalqalah semuanya. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Ibu-ibu, ayah-ayah diharapkan dapat ingat huruf tersebut, huruf pantulan tersebut ya. Mungkin ada yang tolong tulis ya. Ma yad'una min, 2 harakat samarkan. Min dunihi, min juga 2 harakat. Nihi, ni satu hi 2 harakat. Huwal batil wa an, huwal batilu, ti bukan ti ya, jangan baca ti kerana di sini bukan huruf ta, di sini huruf ta ya. Huwal batilu wa anna Allah huwal, ha huwal naik di atas lam. Ali, ya tu bersabdu. Ali, tekankan. Aliyul kabir. Boleh insya-Allah tarik nafas, kita bacakan. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه. Saya waqaf di situ untuk memberikan kemudahan. Mungkin ada yang tak sampai nafas, ada penyakit penat, lelah dan sebagainya ya. Boleh ibtidak pada wa annama balik. Wa annama yad'una min sekali lagi kita bacakan. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah dan kemudian barulah kita masuk ayat yang seterusnya,
ayat yang kedua terakhir untuk pelajaran kita hari ini. Masih bersemangat semuanya? Masih bersemangat? Mana thumbs up-nya ni? Mana heart-nya? Jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Seronoknya cinta Al-Quran. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita, yang belum lagi menekan button share, untuk menekan button share dan kita kongsikan pelajaran ini bersama-sama. Kita lihat ayat yang kedua terakhir. Alam tara an, dua harakat. Alam izhar syafawi, jangan panjang, jangan baca alam, tak betul. Yang betulnya alam tara anna Allah, dua harakat dengan tebal lafz jalalah ini. An juga dua harakat dengung. Alam tara anna Allah samarkan di sini ikhfa akihi, dua harakat. Anzala minas samaa'i ma'an, ikhfa di sini. Ya? Ma itu dibacakan 4 atau 5 harakat. Ya? Minas samaa'i ma'an fatus, tabar dhamma di atas tus, bukan tus, ya? Jangan baca huruf sin. Di sini bacalah dengan huruf sad. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Dha bari fathah bunyi dha, bertemu ra jadi dar. Mukhdarrah. Kemudian kalau waqaf di sini, ya, ta marbutah ini dibunyikan ha, ditukarkan kepada bunyi ha dan diberikan tanda mati mendatang. Dan ibtidak pada innallaha latifun, bunyi saja fun, jangan panjang, izhar halqi. Terus masuk khabir. Jom tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Inna Allah latifun khabir. Kemudian sampailah kita ke ayat yang terakhir untuk hari ini. Teman-teman dirahmati Allah, diharapkan, ya, semuanya masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, boleh tak saya nak dapatkan emoji hati, emoji heart, ya, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Sekali lagi, bantu saya untuk menekan button share. Kita nak teruskan ayat yang terakhir untuk hari ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Fil bukan fil, baca fa barikasa bunyi fi, bukan bunyi fe, ya. Jangan baca wa ma fil, tapi wa ma fil. Wa ma fil ard, dan waqaf pada makhraj yang terakhir dhad. Dhad ni makhrajnya di tepi. Tuan-tuan dan puan-puan, jika merasakan perkongsian yang saya sampaikan ini terlalu banyak untuk diingatkan, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya kongsikan nanti bagaimana kami dapat bantu anda dengan cara yang lebih mudah, lebih tersusun, lebih sistematik, dengan kita berikan, kita postkan ke rumah anda sebuah buku asal dan tajwid, serta kita berikan rakaman pada kedua buah buku tersebut sebagai panduan, insyaAllah. Kalau anda nak dapatkan semua itu, seperti mana ramai kawan-kawan kita yang telah pun mendapatkan, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir, insyaAllah. Kita lihat sambungannya. Wa in, dua harakat. Nallah, dengan tebal lafz jalalah, dua harakat. Halahu wal ghani. Ghani, tekankan ya itu besar dulu. Ghaniyul hamid, dan diwaqafkan dengan khakhalah kubra di sini. Diberikan lantunan, insyaAllah. Kita tarik nafas dan bacakan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Kemudian barulah berhenti dengan lantunan di akhir ini. Baik teman-teman dirahmati Allah, kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya, sekarang ni saya nak ajak semua jangan ke mana-mana,
Jangan tinggalkan saya bersendirian di sini. Jom kita habiskan pelajaran hari ini. Ada sedikit lagi, mungkin boleh berikan saya 5 hingga ke 10 minit yang terakhir ini, insya-Allah ya. Jom kita baca bersama-sama daripada awal ayat 55 hingga 64 di surah Al-Hajj. Yang nak buka Al-Quran silakan ya, ke halaman 339. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, insya-Allah kita bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua dah bersedia? Kalau dah bersedia jangan lupa berikan thumbs up ya, insya-Allah. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada untuk kali ini. Diharapkan teman-teman semua dapat mempelajari sesuatu. Bagi yang nak ikuti sambungan bacaan ayat apa yang kita berhenti hari ini, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan setiap hari kepada anda daripada jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Baik, sebelum saya berakhir ini, mohon teman-teman berikan saya sedikit dalam 4 minit yang terakhir hingga ke 5 minit ini untuk saya sampaikan beberapa berita gembira bagi mereka yang mungkin ada masalah bacaan Al-Quran tak lancar ataupun tak dapat mengetahui di mana nak waqaf, di mana nak ibtida, ataupun anda masih lagi confused tentang perbezaan makhraj huruf serta hukum tajwid dengan jelas dan betul. Jangan ke mana-mana teman-teman, berikan saya 2 hingga 3 minit yang terakhir ini untuk saya ceritakan jika anda ataupun pasangan anda ataupun anak-anak anda yang menghadapi masalah tersebut. Tetapi jika anda sudah pandai, anda sudah bacaan Al-Quran sudah betul, sudah baik, mungkin sahabat-sahabat boleh kongsikan ataupun boleh kongsikan apa yang saya nak sampaikan ini kepada mereka yang kurang dari segi kemampuan mereka membaca Al-Quran dengan baik. Baik teman-teman, kami ada sebuah buku asas dan buku tajwid untuk kami postkan ke rumah mereka-mereka yang berhajat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan tidak hanya dengan buku tersebut, kita akan berikan rakaman buku tersebut juga kepada anda. Tetapi rakamannya dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Buku secara fizikal ini kami akan postkan walau di mana sahaja anda berada. Tidak hanya terbuka untuk mereka berada di Semenanjung Malaysia, termasuk yang berada di Sabah dan Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja anda berada sekarang hari ini. InsyaAllah kami akan cuba sedaya upaya untuk kita sama-sama berganding bahu, berganding tangan untuk kita membantu satu sama lain. Memang matlamat kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu anda menjadi daripada seorang yang tak pandai baca Al-Quran kepada pandai, kepada yang mungkin dah kenal huruf kepada lebih memantapkan kualiti bacaan Al-Quran. Kami ingin bersama-sama anda dalam perjalanan merubah kondisi ataupun situasi kehidupan anda daripada seorang yang tak pandai baca Al-Quran kepada orang yang pandai baca Al-Quran. Mungkin anda juga mempunyai pasangan yang tak pandai baca Al-Quran, ataupun anda mempunyai anak-anak yang masih lagi tak pandai baca Al-Quran. Mengaji pandai, exam semua dapat A, exam mengaji semua pandai, tetapi Al-Quran, bacaan Al-Quran masih tergagap-gagap, masih tak lancar. Kalau kerja hebat, gaji mungkin cecah puluhan ribu, tetapi baca Al-Quran masih lagi tak pandai. Jadi inilah masanya, inilah ketikanya tuan-tuan dan puan-puan membantu sama ada diri sendiri ataupun mereka yang berada di sekeliling kita untuk memantapkan diri dalam kualiti bacaan Al-Quran. Janganlah sampai nanti bila kita saat-saatnya contohnya yang genting, ibu kita terlantar sakit, kita hanya dapat pergi mengalirkan air mata, tak dapat sekurang-kurang menenangkan hatinya dengan alunan-alunan bacaan Al-Quran. Jadi oleh itu teman-teman, marilah kita pastikan ambil semangat bersempena dengan bulan Ramadan yang hampir tiba ini sebagai kita lakukan persediaan supaya kita pastikan kualiti bacaan Al-Quran kita tahun ini dalam Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun lepas. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, kita nak buka sekarang ini pendaftaran untuk mendapatkan buku asas dan buku tajwid dengan menjadi ahli Cepat Quran. Selain daripada itu, kami juga akan berikan kepada anda nota tajwid. Kita akan berikan nota tajwid yang telah pun kita susunkan dengan cara yang mudah, bahasa-bahasa yang simple, senang faham kepada anda. Setebal 30 muka surat lebih akan diberikan juga kepada anda selain daripada buku asal dan tajwid ini yang telah pun kami rakamkan video-videonya. Juga kami berikan kepada anda, dan kita nak berikan juga rakaman bacaan Al-Quran. Kita nak berikan juga kepada anda. Dan tidak hanya itu, kami tidak membiarkan anda terkontang-kanting bersendirian tanpa panduan dan bimbingan. Oleh itu, kami akan juga berikan kepada anda konsultasi eksklusif. Walau di mana sahaja anda berada, anda boleh mendapatkan appointment, janji temu dengan kita untuk kita buat video call
Sekiranya anda ada masalah, ada pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, kita buka kepada semua muslimin dan muslimat yang berkehendak, yang berhajat, untuk kami bantu meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jangan bimbang tentang komitmen. Tidak kami kenakan, tidak ada yuran bulanan, tidak juga ada yuran tahunan. Kerana untuk menjadi ahli cepat Quran, sahabat-sahabat hanya perlu mendaftar dan membuat pembayaran yuran keahlian. Itu pun hanya sekali seumur hidup tuan-tuan dan puan-puan, sekali sahaja. Dan mengambil pertimbangan dengan masalah-masalah kewangan yang ada di sekeliling kita. Kerana ramai di kalangan kita mungkin tidak mampu untuk membayar ribuan ataupun puluhan ribu ringgit. Oleh itu, yuran keahlian hanya sekali sahaja untuk seumur hidup serendah RM250 sepanjang tempoh promosi ini sahaja sehingga berakhir bulan Ramadan. Selepas itu kita akan sudah tentu kita akan revise balik yuran keahlian kita kepada harga yang asal. Jadi mereka yang nak mendapatkan penyimatan yuran keahlian sekali seumur hidup serendah RM250 dengan kami berikan 2 buah buku, rakaman buku tersebut, rakaman bacaan Al-Quran, nota tajwid. Kita masukkan anda ke dalam grup support kita. Kita ada grup Telegram kita ada grup Facebook close group kita untuk ahli sahaja. Dan kita juga berikan anda konsultasi yang istimewa kepada anda jika ada pertanyaan dan persoalan. Jadi kita buka pendaftaran sekarang. Bagi mereka yang berhajat, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin inilah satu hadiah yang terbaik mungkin kita boleh berikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, mungkin ataupun kepada ibu ayah kita. Selama ini ibu ayah kita memberikan kita pendidikan sampai ada yang ke Menara Gading, ke peringkat yang tertinggi untuk belajar mengaji. Mungkin anda bolehlah sedikit, walaupun tidak boleh membalas keseluruhan jasa mereka, tapi sekurang-kurangnya mungkin anda boleh hadiahkan kaedah cara cepat belajar mengaji Al-Quran bersama-sama dengan saya. Kita belajar daripada asas. Buku asas dan tajwid itu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat belajar balik daripada kosong. Sama ada mereka yang benar-benar nak mula daripada kosong ataupun anda yang nak buat revision balik. Mungkin dulu dah pernah belajar zaman sekolah, tapi dah lama kita tinggal. Jadi sebutan-sebutan itu kita polish balik, kita betulkan balik. Begitu juga hukum-hukum tajwid, kita mantapkan balik. Yang mana nak dibacakan dengan dengung, yang mana nak baca dengan jelas, yang mana nak baca dengan samar, yang mana nak baca pendek, yang mana baca panjang. Kita dapatkan kembali bimbingannya insya-Allah dengan menjadi ahli cepat Quran. Jadi kita buka pendaftaran sekarang. Bagi yang berhajat boleh komen nak jadi ahli cepat Quran. Kalau anda berhajat boleh komen nak jadi ahli cepat Quran. Nanti kita akan reply komen anda itu. Anda tekan link itu, dia bawa kepada WhatsApp admin kita. Anda boleh bagi tahu dia nak jadi ahli cepat Quran. Nanti dia akan bantu anda insya-Allah ya. Ataupun sahabat-sahabat yang nak WhatsApp kita terus, nak hubungi kita terus, nombor talian hotline WhatsApp kita, boleh print screen ataupun boleh ambil pen dan kertas, boleh catat nombornya 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, 0111-621-7797. Teman-teman dirahmati Allah, sekiranya anda tak tahu nak print screen, tak ada pen dan kertas nak tulis nombor itu, jangan bimbang, jangan risau. Boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi. InsyaAllah ya teman-teman yang berhajat, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi. Ataupun anda nak buat pendaftaran terus ke laman web kita, boleh pergi ke www.cepatquran.com seperti yang tertera di bawah ini, www.cepatquran.com. boleh terus buat pendaftaran di situ. Saya nak buka persoalan ya bagi teman-teman sekiranya ada persoalan dan pertanyaan. Baik, kita juga menyediakan perkhidmatan COD ataupun kita kata cash on delivery. Cash on delivery bagi mereka yang tak tahu, tapi ini terhad untuk mereka di Semenanjung Malaysia sahaja ya. Jika anda tak tahu nak buat transfer online ini, ataupun anda tak jauh rumah anda daripada ATM, anda boleh daftar dahulu dengan kami. Kita akan proses penghantaran buku ke rumah anda, dan bila buku dah sampai, barulah anda buat pembayaran kepada orang yang datang menghantar buku tersebut. Kita telah lantik wakil kita, wakil berdaftar kita untuk menjadi wakil kita menghantar buku-buku ini ke rumah anda. Jadi sekiranya anda benar-benar ingin kami bantu, ambillah tindakan hari ini. Jangan kita bertangguh lagi, kerana biasalah kadang kita nak buat benda yang baik ini
syaitan akan datang membisik, tak apalah, muda lagi, dia kata tak perlu mengaji lagi, nanti tua-tua nanti bila dah pencen baru mengaji, muda-muda tak perlu mengaji. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang cuba untuk membuatkan kita ini lari ataupun tersasar daripada tujuan dan matlamat sebenar kita diutuskan ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi marilah kita menghimpunkan sebanyak mungkin bekalan untuk kita bawa pulang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pastilah bacaan-bacaan Al-Quran ini satu huruf dibalas 10. Kalau tadi kita dah baca satu muka surat, dah beratus beribu perkataan yang kita baca. Alif lam mim tidak dikira satu, tetapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Jadi dengan hanya membaca alif lam mim kita sudah mendapat 30 pahala, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu sekali lagi sahabat-sahabat yang berhajat, terima kasih ya yang Isa bin Sarwi. InsyaAllah kami akan menghubungi Tuan secepat mungkin ya. Isa bin Sarwi telah komen, tinggalkan nombor telefonnya untuk kami hubungi. Jika kawan-kawan yang lain juga berhajat untuk kami bantu meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran ya, kami bersedia untuk membantu. Pusat pengajian kita di Wangsa Maju. Kalau anda datang ke Kuala Lumpur Wangsa Maju, kalau nak menziarahi kami, nak berjumpa sendiri, nak berbicara dengan saya dan kita punya tim kita, insya-Allah boleh bagi tahu dululah kalau nak datang ya. Nombornya juga boleh guna nombor yang tadi untuk bagi tahu nak datanglah. Jangan tiba-tiba datang tutup pintu, tiba-tiba tengok tak ada orang. Nanti anda pula marah kat kami kan. Jadi nak datang, hubungi dahulu, bagi tahu dulu nak datang, insya-Allah kita akan tentukan. Dan mungkin tak bolehlah nak sediakan orang kata apa permadani merah, tapi sekurang-kurangnya secawan air kami akan bagi, kita akan sediakan. Itulah sedikit hospitality yang mungkin kita boleh sediakan kepada tuan-tuan dan perempuan. Baik, kiranya ada persoalan, ada pertanyaan, boleh tulis korang di ruangan komen. Saya bersedia untuk mengambil soalan daripada tuan-tuan dan perempuan. Kita akan kirimkan buku mereka yang menjadi ahli, bukan hanya mendapat e-book nota tajwid, tapi buku secara fizikal kita postkan ke rumah anda. Kita akan postkan ke rumah anda. Jadi jangan bertangguh lagi, jangan berlengah lagi. Marilah bersama dengan saya dan kawan-kawan kita yang lain yang lebih awal menjadi ahli cepat Quran. Semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada perkongsian yang saya sampaikan hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Mereka yang nak mendaftar menjadi ahli cepat Quran, selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Boleh tonton video tersebut untuk mengetahui apakah pendekatan dalam buku yang akan kami kirimkan ke rumah anda. Caranya sangat mudah, sangat senang. Jadi anda boleh lihat, boleh tonton sebentar lagi, insyaAllah, selepas saya berakhir, insyaAllah. Baik, sahabat-sahabat, saya rasa setakat itulah dahulu untuk ruangan saya ada kali ini. Sebelum saya berakhir, sekali lagi mereka yang berhajat boleh komen nak jadi ahli ataupun hubungi kami ke nombor 0111-621-7797 ataupun tinggalkan nombor telefon anda ataupun terus daftar di www.cepatquran.com. Saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk ruangan yang ada kali ini. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang silap, yang salah, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat apa? Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah.
Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kiti Jiwi, Kutuju. Dari kata roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi Nan Man San Yan, Kantan Janwan, Kantan Ranhan, Andan Lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi Nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.